Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sekarang bersama dengan Datuk Roman Adam. Datuk, selamat malam. Sebab kita malam ni meraihkan jawapan kesyukuran Datuk Roman sempena kembalinya kepada UMNO. Okey Datuk, komen Datuk mengenai kembalinya Datuk ke UMNO selama 2 tahun. I never left. I never left. Saya sentiasa bersama dengan UMNO. Saya dipecat dengan UMNO kerana saya membantah kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Walaupun kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir akhirnya tidak menjadi kerana akhirnya beliau mahu membentuk kerajaan unity bersama dengan DAP. Namun kita dah lihat bila kerjasama dengan Muhyiddin, dengan anak buah Mahathir sendiri pun sudah nampak betapa teruknya UMNO dibuli, UMNO dipedajal, UMNO ditikam belakang, UMNO diperkotak-katikkan, kan? Jadi saya rasa apa yang saya nasihat dulu betul lah, betul. Dan alhamdulillah kepimpinan UMNO hari ini sudah sedar dengan bahaya PPBM yang ditubuhkan oleh Mahathir dan Muhyiddin. Tidak lain tidak bukan tujuan dia adalah untuk menggantikan UMNO. So macam mana kita nak bekerjasama dengan orang yang nak menggantikan kita? Macam mana kita nak kerjasama dengan orang yang nak bunuh kita, nak tanam kita? Orang yang dah khianat kita, okey lagi. Kalau dia berhentikan pengkhianatan dia, dia taubat, dia kembali bersama dengan kita, tak ada masalah. Ini kita nak bekerjasama dengan orang yang melafazkan sumpah wallahi wa billahi wa tallahi dia tidak akan kembali kepada UMNO. Maknanya apa? Maknanya matlamat dia hanya satu. Menukar UMNO kepada PPBM sebagai sebuah parti yang memperjuangkan nasib orang Melayu. So mereka nak ambil alih menggantikan kita. Takkan kita nak biarkan? Takkan kita nak beri kerjasama kepada orang macam ni? Kan? Akhirnya ianya akan merugikan parti. Saya mengharapkan kepimpinan yang ada hari ini akan konsisten seperti sekarang, akan terus perjuangan untuk mengukuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Sekarang ini kita Presiden pun cakap Muafakat Nasional ada lagi ke? Maknanya dalam erti kata lain, Presiden sendiri pun sudah memberikan gambaran yang jelas bahawa ada kemungkinan besar PAS tidak akan bersama kita dalam pilihan raya yang akan datang. Kita bagi peluang pada PAS. Kalau dia nak bersama kita, alhamdulillah. Tak nak pun kita tak boleh nak cakap apa. Itu hak PAS. Jadi kepada semua penyokong-penyokong UMNO, kita kuatkan tekad, kita kuatkan semangat, dan jangan was-was, terus langkah ke hadapan. Kita pastikan kemenangan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-15. Okey, Tok, satu lagi, adakah kembalinya Datuk ke pesada politik ini bersyarat? Saya pun tak faham kenapa Datuk Seri Tajuddin kata kemasukan saya bersyarat. Sebenarnya saya dah tanya dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, tidak ada sebarang syarat. Kan saya diterima sebagai ahli biasa. Kan? Tak ada syarat. Tak ada syarat. Ini kena diperjelaskan di PK Kaumi. Memanglah ada orang yang kata kenapa saya ni kita tak tunggu sampai 2 tahun setengah, kan? Kenapa cepat sangat ambil saya balik? Saya rasa mungkin orang-orang ni kecewa sikit lah bila pihak saya terima balik. Tapi bagi saya simple lah. Kita dalam perjuangan ni, kita tak boleh expect semua orang suka dengan kita. Betul. Ada benda yang kita tentang tu orang tak suka. Betul. Ada benda yang kita cakap benar, orang tak suka. Ada benda yang kita diamkan pun orang tak suka. Jadi bagi saya dalam politik, hari ni kita ketandusan orang yang berkata benar. So saya akan cuba mewakili pelapis
generasi yang akan menegakkan politik yang betul, berkata benar walaupun ianya pahit. Kan? Bagi saya tak rugi pun, dan saya rasa rakyat pun lebih selesa. Tak betul kita cakap tak betul, kalau betul kita cakap betul. Kan? Kalau kita silap kita minta maaf, habis cerita. Bukan maknanya kita silap tu kan, kita kena diam, kita kena pertahankan diri kan. Ada kalanya kalau kita silap kita minta maaf, habis cerita. Ada kalanya walaupun kita betul, kita minta maaf. Kan? Tok, soalan tu macam question mark sikit tu. Tak apalah. Tak apalah. Tok, saya yakin rakyat tahu bahawa apa yang saya tentang, iaitu kerjasama dengan PPBM ini adalah satu tindakan yang betul. Walaupun saya yakin saya betul, tapi saya minta maaf juga. Kan? Kita orang muda ni hormat orang tu, kita minta maaf orang tu, tak salah. Tak salah. Cuma orang muda ni kadang-kadang dia punya cara dia keras. Sebab kadang-kadang kan kita cakap baik-baik, weh, kurangkan makan, lambat. Lambat. Kalau sekali-kali cakap, weh, gemuk dah ni, gemuk dah. Kan? So dia barulah dia terasa. Dia terkejut sikit. Tak nampak muka dia kan? Dan Datuk, bila ke pihak SU UMNO akan memanggil Datuk, that mean Datuk official kembalikan ke UMNO? Dia macam ini. Sebaik saja Majlis Kerja Tertinggi UMNO memutuskan bahawa permohonan keahlian saya diluluskan, maka saya sudah menjadi ahli. Surat rasmi itu akan menyusul kemudian. Masa pada yang call tu kan, calling tu, saya rasa panggilan yang dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Maslan sesuai UMNO memaklumkan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, itu pun dah rasmi dah. bukan khabar angin. Jangan risaulah, InsyaAllah. So that mean dah official lah. So Datuk kasih sedikit ucapan kepada penyokong, ucapan lah kepada Datuk punya you akan comeback Datuk. Memang menanti, you ada pertama fighter. sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kerana saya rasa dalam masa saya dibuang daripada UMNO ni, saya rasa sokongan yang diberikan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan mereka ni adalah teman-teman setia. Kan? Kadang-kadang ada jawatan tapi tak ada teman setia pun tak guna juga. Kan? Ada jawatan tapi tak ada penyokong pun tak guna juga. Jadi bagi saya dan mereka, walaupun saya dibuang selepas tu daripada UMNO pun, mereka tetap agama. Ini saya terima kasih lah. Dan sama juga dengan kawan-kawan yang berada di dalam parti. Walaupun masa saya tidak berada di dalam UMNO, ada yang risau jugalah nak jumpa kan. Ada yang jumpa kita secara senyap-senyap, pun yang meninggal ketika itu. Kan? Apalah salahnya keluarganya yang telah kehilangan arwah ni, hilang sumber pendapatan, walaupun ada pencen, diberikan pampasan seperti mana yang kerajaan janji, meninggal dunia akibat daripada ambil vaksin 500,000, kecacatan kekal 50,000. So kebetulan arwah ni baru je ambil vaksin yang kedua. Kan? Kalau misalnya kematian dia bukan disebab pengambilan vaksin, kan? Maka saya akan subpoena DG Kesihatan. Dia kena jawab. Adakah pihak polis dan pihak Kementerian Kesihatan sudah pun menyiasat bahawa kematian ACP Syariman bukan berpunca daripada pengambilan vaksin. Sebab dia nak tuduh saya ni. Saya tak kata dia meninggal kerana ambil vaksin. Tak ada. Saya tak ada cakap. Cuma saya merayu supaya keluarga diberikan papasan. Adakah merayu sudah menjadi kesalahan? Dan tidak didakwa saya dibawa ordinan darurat, yang kita pun tahu ordinan darurat ni sekerat jalan pun
darurat itu dihentikan tanpa menghadap ke bawah Duli Yang Maha Malaysia daripada Baginda Tuan Agong, tanpa perkenan Tuan Agong. Kan? Memang betul lah dari segi undang-undang, selepas tamat darurat, undang-undang ini masih berkuat kuasa 6 bulan. Kan? Memang betul, kita tak nafikan. Cuma adakah merayu bagi pihak seorang penjawat awam yang telah meninggal dunia akibat daripada diputuskan oleh hospital kerana jantung, kan? Tetapi disebabkan dia meninggal selepas pengambilan dos kedua, adakah merayu bagi pihak keluarga sudah menjadi kesalahan dalam negara ni? Lebih-lebih lagi kalau dulu tu kita boleh faham lah kerajaan Muhyiddin Yassin. Sekarang ni kerajaan yang dipimpin oleh UMNO. Tapi kita tak tahulah, kita doa semoga kalau boleh lah mereka membatalkanlah hasrat nak mendakwa saya ni, kan? Kalau boleh, sebab kalau mereka bertanding, kalau mereka dakwa saya pun, dan kalau saya mendapat keadilan di mahkamah, tak ada langsung peluang untuk mereka menang kes ni. So buat apa nak bazir masa, kan? Kalau zaman Tommy Thomas tu masuk akal lah. Contohnya macam saya buat report polis ke atas IGP Ahmed Badur dulu, dan juga ke atas pegawai penyiasat yang menyiasat kes kematian Syed Daniel. Saya mempertikaikan macam mana Yu William yang melanggar Syed Daniel ditangkap oleh pihak polis bersama isteri dia, dan isteri dia dan suami dia berada dalam tahanan. Handphone dia tu dirampas oleh pihak polis di dalam tahanan pihak polis. Tiba-tiba video ni panjang, tapi dia ambil bab yang nak memburukkan imej arwah Syed Daniel, iaitu gambar arwah pegang kayu softball menghala ke kereta Yu William. So saya mempertikaikan kenapa gambar itu saja yang dikeluarkan, kenapa tak keluarkan semua. Dan kedua, Yu William dan isteri berada di dalam tahanan polis. Bagaimana barang kes boleh keluar? Sepatutnya benda ni hanya boleh keluar untuk digunakan sebagai bukti di dalam mahkamah, kan? Jadi bila saya report polis, saya pula kena dakwa. Kononnya saya menghina penjawat awam. Sepatutnya adil. Sepatutnya disiasatlah macam mana barang bukti ni boleh dikeluarkan. Sebaliknya dia dakwa saya. Begitu juga satu lagi kes yang apa ni, macam kes yang Syed Daniel ni, saya sudah melakukan representasi. Sekarang ni di bawah pemerintahan baru saya lakukan representasi, mengharapkan Jabatan Peguam Negara ni mengubah. Tapi nak buat macam mana? Jabatan Peguam Negara pun dilantik oleh Mahathir. Oleh Muhyiddin Yassin, kan? Jadi kiblat dia pun masih lagi Muhyiddin Yassin. Tambahan pula dekat Jabatan Peguam Negara ni ada beberapa individu yang berdendam dengan saya. Contohnya Siti Zainab, sepatutnya dah jadi SG1, Solicitor General No. 1, kan? Tapi disebabkan bila saya mendedahkan tentang dia salah guna kuasa, masuk dalam mesyuarat Land Exco Wilayah Persekutuan mewakili Jabatan Peguam Negara, dia telah hadir duduk dalam mesyuarat yang meluluskan sebidang tanah ke atas dirinya dan kakaknya di Ampang. Belum lagi kita dedahkan macam mana dia dapat tanah dekat Melaka, kat Putrajaya dan sebagainya, menyebabkan dia tak dinaikkan pangkat pergi ke Solicitor General No. 1. Sebaliknya Datuk Razak Musa yang dilantik. Tapi tahun ni Idrus naikkan pangkat dia daripada Turus 3 kepada Turus 2. Jadi mana datang logik akalnya orang yang korup macam Siti Zainab ni dinaikkan pangkat lagi dalam jabatan dia, dan kemungkinan besar selepas ni akan naik jadi SG1. Jadi
negara ni kalau nak dilihat bersih, mesti dibersihkan daripada manusia-manusia korup sebegini. Belum lagi kita cerita pasal bagaimana peranan Gopal Sri Ram yang tidak mendapat surat latihan pun boleh menjadi pendakwa kanan. Dalam kes contohnya melibatkan Datin Sri Rosmah. Dalam kes yang melibatkan saya membuat laporan polis ke atas Amhari yang mengaku dia menerima rasuah $25,000 ringgit sebulan daripada Op Solution, sedangkan dia penjawat awam, dapat gaji daripada swasta. Dia terima $200,000 daripada Lau Tek Jolo, kan? Dia terima 3.7 juta dalam akaunnya di BSI Switzerland, kan? Dia mengaku dalam mahkamah. Pengakuan itu bila dia dah selesai kes tu, dia dah selesai bagi keterangan, dia dah selesai disoal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib, baru saya report polis. Sepatutnya bila saya report polis, polis siasatlah tentang pengakuan yang dia dah buat dan ambil tindakan. Tetapi sebaliknya saya pula yang didakwa. Jadi kita mengharapkan supaya Law of the Jungle zaman Pakatan Harapan yang diteruskan oleh kita harap dapat ditamatkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri seberapa segera yang mungkin, kan? Okey Datuk, sebelum saya menutupi saya punya live bersama Datuk Oman, apa perancangan Datuk setelah kembali ke UMNO, dan adakah Datuk akan bertanding untuk next PRU? Kalau dulu saya bukan ahli UMNO, saya akan bertanding di tempat saya suka. Sekarang bila dah jadi ahli UMNO, setiap gerak kerja kita, setiap pelibatan kita dalam pilihan raya ditentukan oleh parti dan presiden parti. Kalau parti mengatakan bahawa saya bertandinglah saya, kan? Kalau parti memutuskan bahawa saya tidak perlu bertanding dalam pilihan raya, tak payah bertanding. Kita kena yang penting sekali hari ini kita kena usaha untuk memastikan UMNO kembali sebagai sebuah parti yang menerajui kerajaan, tanpa boleh diugut, tanpa boleh dibuli, tanpa boleh diperkotak-katikkan oleh mana-mana parti gabungan. So, saya punya cita-cita adalah untuk melihat UMNO memenangi lebih daripada 112 kursi. Dan cita-cita saya yang kedua untuk melihat Barisan Nasional memenangi lebih 2/3 majoriti. Kalaupun kita tak boleh mendapat 2/3 majoriti, maka kita insya-Allah akan membentuk rakan pasukan yang kita yakin sejiwa dengan kita. Kita tak yang berlaku hari ini. Duduk dalam satu pakatan, tetapi mereka tikam kita di Sabah. Kita tak nak benda ni berlaku. Kita tak boleh biarkan parti kita diperkotak-katikkan. UMNO sebuah parti yang sudah wujud 73 tahun. UMNO ada dia punya aura tersendiri, UMNO ada keramat dia sendiri. Saya yakin hari ini rakyat Malaysia sudah boleh menilai sama ada kerajaan di bawah pimpinan UMNO 61 tahun dulu lebih baik daripada Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional ataupun tidak. Kerajaan di bawah kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ni, kita kena bagi rakyat faham. Ini bukan kerajaan 100% milik UMNO. Sebuah kerajaan campuran di mana UMNO kena ikut keputusan konsensus yang dibuat secara bersama. Setiap keputusan yang dibuat, kalau kita setuju, bersatu tak setuju, tak jadi. Kalau kita buat sesuatu yang bersatu tak setuju, bersatu tarik diri daripada kerajaan, kerajaan kita untung. Sangat rapuh kerajaan. Itu sebabnya Yang Maha kepada Baginda dan Tuan Agong mencadangkan supaya bagi menjamin kestabilan kerajaan Barisan Nasional, mereka Baginda Tuanku mencadangkan supaya Jawatankuasa Pemulihan Negara terdiri daripada semua parti politik yang berada di dalam parlimen, termasuklah PKR, termasuklah DAP, termasuklah jadi itu pun satu idea yang bagi saya
bagus. Ya. Kan? Tetapi bila kita menyuruh musuh-musuh yang bertelagah, yang menjadi musuh tradisi bersatu, mungkin tidak semudah seperti mana yang kita harapkan. Bila ada peluang, PKR nak hentak kita, dia hentak kita. Bila ada peluang, DAP nak kelepek kita, dia kelepek kita. Kan? Itu sebab rakyat Malaysia kena belajar melalui kesilapan 2018. Kerana beria nak menukar kerajaan, bukan sekali dia dapat tukar, 3 kali dia dapat tukar. Bukan satu Perdana Menteri, satu kali undi silap, 3 kali 3 Perdana Menteri kita dapat. Itu pun belum tentu 3. Kan? Silap-silap mungkin boleh jadi 4 sebelum pilihan raya. Kita belum tahu lagi sama ada. Sebab sekarang ni kita dapat surat yang dibocorkan, surat daripada Bersatu, sudah pun meniupkan semboyan pilihan raya. Kenapa Bersatu meniupkan semboyan pilihan raya? Sedangkan bila dia berpakat dengan kita, dia mengatakan bahawa kita akan gencat senjata dan kita akan tumpukan perhatian untuk pilihan raya sekitar bulan Julai tahun depan. Which is around 10 months from now, ataupun 9 months tinggal kan. So kenapa sekarang ni dah keluar arahan untuk seolah-olah macam dah ditiup semboyan. Jadi saya menjangkakan bila Bersatu dah mula keluar surat macam ada benda yang dia nak perdajalkan kita, dan nampak loophole ialah ketika sesi untuk membentang belanjawan. Kalau kita gagal untuk meluluskan belanjawan, dalam erti kata lain, sepatutnya Perdana Menteri kena letak jawatan lah, dan pilihan raya mungkin akan berlaku. Saya tak fikir Kebawah Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong akan membenarkan sekali lagi ahli-ahli parlimen ni berpakat dan memilih Perdana Menteri. Kan? Kalau dah asyik bertelaga je, mungkin dia akan bubarkan parlimen. So kita kena sentiasa berjaga-jaga. Jangan ingat bulan lama lagi. Sebenarnya kita kena bersiap sedia seolah-olah pilihan raya akan diisytiharkan esok. Kita kena bersiap sedia macam tu. Seolah-olah pilihan raya akan ataupun Dewan Rakyat akan dibubarkan esok. Tetapi sudah pastilah kita mengharapkan supaya kita ada persiapan. Nampak UMNO banyak buat persiapan, pemuda pun banyak buat program, puteri pun banyak buat program, wanita alhamdulillah lagilah banyak buat program. Saya yakin kita boleh menang pilihan raya yang ke-15 ni dengan baik. Dengan syarat hari ini perlu kita sedarkan bahawa setiap tindak tanduk mereka akan memberikan implikasi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tolonglah gunakan jawatan yang ada pada anda hari ini untuk memperkukuhkan keyakinan rakyat kepada kita. Jangan bila kita pegang jawatan, kita adalah punca rakyat hilang ataupun kita menjadi punca kepada krisis keyakinan terhadap kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin UMNO ni. Kita harap begitulah. Okey. Itu saja Datuk Luqman. Welcome back